insyaallah. Silakan Ustaz. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah lembutnya, Masya Allah, luar biasa sekali lemah lembut orang Simpor. Betul, Simpor, Tikar Batu, Kedah. Tikar Batu, Kedah. Ini area Sungai Petani. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Macam tak bunyi suara, memang macam tu ya kalau kat rumah. Kalau panggil suami tu, kejut suami, Assalamualaikum, bang jemput makan. Rupanya nak cari orang lemah lembut atas muka bumi ni hanya kat sini. Saya bagi salam tu kan, ya Allah, nampak macam 40,000 orang ni, suara macam 4 orang je. Jadi boleh tak jawab dengan semangat? Oh, lembutnya. Boleh ke boleh? Dengar tu. Oh, boleh. Subhanallah, sekali lagi duduk tegak sikit. Tarik nafas. Memang dah tarik pun sebelum tu kan tak pernah berhenti kan? Masya Allah. Tolong jawab dengan semangat, sebab salam itu satu doa. Sepatutnya kita seronok didoakan keselamatan, rahmat dan keberkatan dalam hidup kita. Dengan 3 doa itu, ia akan memberikan hidup kita bahagia di dunia, bahagia bila di alam kubur, mudah-mudahan bahagia di mahsyar, akhirnya berakhir di syurga Allah. Kita didoakan dalam salam kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi, rahmat Allah ke atas kamu, wabarakatuh, dan barakah Allah ke atas hidup kamu. Jadi sepatutnya bila kita terima, kita rasa gembira, dan kerana kita gembira didoakan, lalu kita sangat gembira untuk membalasnya. Sebab itu insya Allah, sekali lagi saya memberi salam. Saya harap tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak sekalian jawab dengan penuh bahagia, dengan penuh semangat, insya Allah. Sebab cara jawab tadi itu nampak gaya dah tak lama dah tu. Kan kalau orang nazak, dia tak boleh nak kuat-kuat suara. Jadi kalau nak panjang umur, tolong jawab dengan semangat sikit. Risau kita tu kan, tengok lemah sangat tadi. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, belah sana paling kuat, paling takut mati. Subhanallah, bunyi suara kali ini insyaAllah panjang lagi. Sempat lagi buat banyak kebaikan, lunaskan tanggungjawab, sempat lagi taubat insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada Fadilatul Ustazah, guru besar kita, Fadilatul Ustazah, cikgu guru besar kita, cikgu lagi guru besar, ustazah lagi, di atas usaha keras, usaha yang
dalam menyusun program kita pada malam ini, dibantu dengan penolong kanan, sebelahnya penolong kiri ke ataupun YB. OPIBG, subhanallah, wakil daripada Persatuan Ibu Bapa. Kemudian ada atas kursi depan ni guru-guru lah ya, ustaz ustazah. Ni yang kursi kosong ni boleh ke orang lain duduk? Betul boleh. Subhanallah, ada yang di belakang nampak berdiri tu kan jauh tu, ada tempat kosong depan ni. Boleh duduk dekat, boleh tengok depan. Siapa sudi boleh duduk depan ni, kursi pink yang putih. Sayang tak kosong. Tu dia. Terus tu. Daripada kosong kita sayang kalau dibiarkan. Baik, kebun-kebun ada berapa lagi? Masya Allah. Nanti saya nak bacakan hadis Nabi tentang bab perbezaan duduk depan, duduk tengah, duduk belakang. Ada beza dalam satu majlis ilmu apabila kita kedudukan tu membezakan kita pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, sila-sila. Masya Allah. Minta maaflah kalau langgar protokol, tak apa ya. Sebab daripada kosong kan. Sayang. Okey, alhamdulillah, Masya Allah. Dan saya ucap terima kasih kepada Ustaz Pengurusi Majlis orang Kelantan. Dia bisik ke saya tadi, Ustazah Muhammadilin Banat, dia Muhammadilin Banat tapi orang lama katanya. Dah lama dah sekolah ni, dah tak lama dah nak balik Kelantan. Rumah dah siap dah kat Kelantan. Orang Kelantan memang lagu tu. Memang akan balik juga biar dah umur berapa pun. Allahu Akbar. Tu yang panjang umur tu doa supaya dia lah kelik Kelantan, buat rumah dah siap-siap. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Pengurusi Majlis. Seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, musliman, anak-anak sekalian. Nak tengok anak-anak kat tangan? Dan yang ibu ayah ni bukan anak juga ke? Kan? Subhanallah, anak-anak pun ramai hadir pada malam ini. Subhanallah. Masya Allah, di hadapan saya ada guru-guru, ada para ustaz-ustazah, alim, ulama. Saya kalau tengok muka-muka pakcik-pakcik, ustaz-ustaz pakai kopiah balik di masjid kan, Masya Allah, semua nampak macam soleh, nampak macam ustaz, alim, ulama dan tu. Orang perempuan sama je dia pakai kan. Tapi kalau orang lelaki dah pakai jubah macam ni kan, segan saya nak bercakap ni depan tuan pengurusi PIBG ni. Masya Allah. Mudah-mudahan saya datang ini hanya sekadar memenuhi tuntutan amanah. Bila dijemput, bukan sebab layak untuk berceramah, tak layak, ilmu tak banyak, tak ada pun. Pengalaman jauh lebih banyak ibu-ibu sekalian. Ada umur 60, ada umur 70. Tak ada pengalaman hidup selama ibu-ibu yang lebih banyak sabar dalam hidup. Lebih banyak makan, orang kata garam tu memanglah kan, makan nasi pun banyak, bukannya garam je. Lebih banyaklah jumlah makan tu banding kita ni. Allahu Akbar. Lebih banyak menempuh ujian demi ujian. Maka pada malam ini saya hadir sekadar untuk berkongsi saja. Jadi kalau saya salah, saya boleh ditegur. Sebab orang yang berkongsi, orang yang datang sebab belajar. Saya datang pun sebab nak sama-sama belajar. Masya Allah. Tadi tu kan saya tak perasan, kita pengerusi kita sama-sama tak mulakan dengan Al-Fatihah. Dah mula dengan Al-Fatihah atau belum? Belum lagi ya. Subhanallah, alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk memberkati majlis kita pada malam ini, untuk menambahkan barakah pengampunan rahmat Allah, sama-sama kita mengalunkan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Saya minta kita baca dengan kuat, dengan semangat, keluarkan suara, bukan baca sikit-sikit ataupun senyap-senyap, bisik-bisik, tidak. Boleh belaka? Boleh, insya-Allah. Yang anak-anak ni nampak tu duduk beli ulang-alik air tu, dah habis air, beli lagi. Jadi insya-Allah berhenti. Boleh tak kuat lagi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Puan Guru Besar, ini di antara sound system yang terbaik. Jarang saya pergi sekolah yang mempunyai sound system yang sebegini baik. Kadang tu suara kita perlu ditekan jadi penat sangat. Tapi bila sound system begini, subhanallah, suara saya pula kuat. Beri ke telinga orang dekat speaker tu. Boleh ya orang dekat speaker okey? Tapi macam tu pun nanti kita tengok kan kiri kanan ada yang boleh lena tu. Itu tanda-tanda jiwa yang tenang. Dia boleh tidur dalam apa jua keadaan. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan tujuan kita datang pada malam ini, tujuan program kita dibuat pada malam ini mencapai tujuan yang selari dengan redha Allah, rahmat Allah, keberkatan yang Allah akan berikan kepada kita insya-Allah. Alhamdulillah, segala puji-pujian kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, kita ini terlalu banyak dosa, terlalu banyak kesilapan demi kesilapan yang kita buat dalam hidup. Sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai cikgu, sebagai isteri, sebagai suami, sebagai anak, kita tak pernah berhenti buat salah, buat silap, buat dosa sebagai hamba Allah. Tapi pada malam yang barakah ini, walau bagaimanapun keadaan kita, hanya kita je yang tahu aib kita, kekurangan kita, kemalasan kita, bagaimana akhlak buruk kita di rumah dan sebagainya. Pun begitu Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Daripada Abu Waqid Al-Laitsi rahimallahu radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang 3 orang. 2 orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama masuk lalu melihat ada tempat yang kosong di tengah-tengah halaqah ilmu, maka dia terus duduk di sana. Orang yang kedua pula hanya duduk di bahagian belakang majlis. Manakala orang yang ketiga, kerana dia melihat orang terlalu ramai, maka dia timbul rasa malu untuk masuk ke majlis ilmu itu, maka dia terus beredar ke tempat lain. Ada 3 golongan. Yang pertama, dia nampak ada tempat kosong, walaupun duduk di tengah, dia terus duduk. Orang yang kedua pula duduk di belakang. Jadi ada orang pesen macam ni sebenarnya, walaupun ada tempat kosong, dia akan pilih tempat belakang juga. Yang kecil hati orang yang kat belakang, minta maaf. Ni lain cerita, sebab dah penuh. Kalau tak ada orang di belakang, macam mana pula? Mesti ada yang belakang kalau dah penuh. Ini cerita yang memang pesen dia. Kalau datang majlis ilmu, walaupun kursi kosong dalam masjid, surau penuh, kosong lagi depan, dia akan duduk belakang, dah ada nama dia kat tiang. Ini tiang saya, orang tak boleh ambil tempat dia. Ini dinding dia, dah ada dah dinding masing-masing. Dia akan pergi duduk belakang. Dan ada seorang lagi, bila nampak orang dah ramai, dia pun lalu beredar sebab rasa malu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambungan ni, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengajar, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah aku beritahu kamu tentang 3 orang yang baru datang tadi. Nabi kata, yang pertama, dia bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, maka Allah memberikan tempat kepadanya. Orang yang kedua pula, dia rasa malu ataupun dia kurang bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu dengannya. Maksudnya Allah juga tidak memberikan laluan ilmu kepadanya. Adapun yang ketiga, maka dia terus berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling juga daripadanya. Na'udzubillahi min zalik. Hadis yang sahih. Kadang kalau kita tak jumpa hadis ni, kita tak pernah dengar, kita tak tahu pun apa yang Nabi sebut ini. 3 golongan ni memang ada. Golongan yang pertama, dia bersungguh-sungguh untuk dengar ilmu, walaupun dia datang lambat. Dia tengok ada tak kursi kosong, boleh tak duduk depan. Dia tak kisah depan ni ada lagi kosong ni, tuan-tuan di belakang. Kursi hitam ada 1, 2, 3, 4, 5. Hadis
Nabi tadi kata walaupun dia datang lambat, tapi sebab dia bersungguh, lalu dia pun terus sampai mana tempat yang terdekat walaupun di tengah yang kosong. Nabi kata maka Allah juga bersungguh-sungguh untuk memberikan dia ilmu. Golongan yang kedua pula duduk di belakang. Maksudnya antaranya sebab dia malu dan kurang bersungguh, maka Allah juga kurang bersungguh untuk memberikan ilmu kepadanya. Manakala orang yang ketiga, dia datang tengok, dia dengar, duduk berdiri, lepas tu rasa tak best, rasa tak seronok atau apa pun sebablah, dia pun berlalu pergi. Iaitu golongan yang berpaling daripada majlis ilmu, maka Allah juga berpaling daripadanya. Na'udzubillah min zalik. Janganlah kita menjadi golongan yang ketiga. Ada orang bila dia tengok ada kuliah maghrib, dia pun tengok siapa yang penceramah mengajar, lepas tu dia kata ustaz ni boring ni, dia pun keluar. Ataupun dia tengok ustazah ni tak sedap ni, dia pun balik. Dia milih-milih. Sedangkan sabda Nabi, kata para alim ulama, majlis ilmu adalah majlis Allah. Barang siapa yang berpaling daripada majlis ilmu, Allah juga akan berpaling daripadanya. Na'udzubillah min zalik. Ada orang langsung bila dengar je ada kuliah, ada ceramah, bukannya dia nak cuba pergi, dia mesti akan cari perkara-perkara yang lain. Dia tak terfikir langsung untuk hadir, walaupun dia tengok banner naik merata-rata. Dia tengok info tu sampai kepada dia, tapi awal-awal lagi dia niat tak nak, dia tak mahu, dia berpaling. Kalau tempat tu dah sesak macam mana pun, ramai macam mana pun, dia tetap teruskan perjalanan, langsung tidak mahu singgah. Kalau ditanya di manakah majlis Allah, majlis Allah itu adalah majlis-majlis ilmu. Jadi boleh tak saya minta yang berdiri kat belakang, subhanallah saya tahu sebab nampak dah penuh, cuba angkat mana kerusi yang kosong, tolong angkat. Angkat tangan, bukan angkat kerusi. Orang yang dekat kerusi kosong tolong angkat tangan. Okey, tolong orang yang belakang isi dulu. Bila kita dah baca hadis Nabi, kita terus beramal. Nabi pesan supaya kita mengisi ruang-ruang kosong. Tolong bangun orang belakang, tak ada ke yang bangun depan ni boleh duduk satu keluarga, ada 5 kursi kosong ni. Subhanallah, alhamdulillah ada yang bangun. Yang belakang lagi ke dah berniat nak balik cepat-cepat tu? InsyaAllah kita tak lama, kita faham esok sekolah. Boleh tak angkat lagi sekali lagi mana kursi kosong tadi? Datang orang belakang, subhanallah. Lepas ni jadikan budaya, akhlak yang mulia. Bila pergi majlis ilmu, cuba penuhi kerusi-kerusi kosong. Sebab ada maksud berbeza, ada ganjaran yang berbeza. Depan ni tak nak ke ada 4 kursi kosong berderet? Kalau ada satu keluarga boleh duduk depan ni. Masya Allah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Para muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah saya akan membacakan beberapa hadis Nabi. Kita akan membicarakan pada malam ini. Sebab apa? Ceramah saya di Kedah ini yang kelima, campur Peli dengan Kedah. Dah banyak kali kita ulang beberapa perkara, tapi saya belum lagi sentuh bab gudang pahala dalam keluarga. Tapi sebab pada malam ini kita lihat, kita tengok, boleh ya saya berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita lihat, barulah nampak kan? Masya Allah. Kita tengok ramainya yang hadir adalah keluarga, ada anak-anak. Jadi saya ingin mengupas tentang bab gudang pahala. Banyaknya pahala, gudang pahala dalam sebuah keluarga. Allahu Akbar. Pertama, Nabi SAW bersabda, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu, yang paling sempurna iman di kalangan kamu, yang sebaik-baik akhlak di kalangan kamu, Nabi sebut khairukum li ahli, yang paling baik dengan ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Daripada hadis tersebut bercambah banyak sangat ilmu-ilmu. Sebab Nabi berani declare. Contoh kalau saya cakap macam ni depan tuan-tuan puan-puan sekalian, seorang isteri yang baik
begini. Dan saya nak contoh isteri yang terbaik. Mesti orang nak termuntah lagi. Kalau saya sebut macam tu lah. Kalau nak tahu ciri-ciri isteri terbaik, saya isteri yang terbaik. Sebab itu subhanallah nak sebut, itu contoh. Saya nak cakap, tak ada manusia di atas muka bumi ni berani kata begitu melainkan Rasulullah sahaja. Dan tidak ada manusia yang layak sebut perkataan seumpama itu melainkan Rasulullah sahaja. Sebab apa? Rasulullah adalah contoh tauladan yang sempurna sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, iaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka kamu pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dapat kedudukan dicintai oleh Allah, maka tidak ada siapa yang boleh menyakitinya. Apabila dicintai oleh Allah, tidak pernah hidupnya akan susah, tidak pernah hidupnya akan sempit, tidak pernah ujian yang menimpanya, melainkan Allah beri dia jalan keluar. Dalam firman Allah itu, Allah juga mengiktiraf Nabi Muhammad supaya dialah contoh tauladan yang perlu kita ikut. Sebab itu Nabi berani declare, yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Nabi je yang berani, yang ada kekuatan, yang ada kebolehan dan kebenaran untuk cakap demikian. Walaupun ada tokoh, motivator, penceramah yang hebat, walaupun ada orang tu ada anak 10 orang, semua hafaz Quran, semua terbaik, ibu bapa tu pun tak sanggup nak mengaku kamilah ibu bapa yang terbaik kerana telah berjaya didik anak. Tak ada manusia. Nabi Muhammad saja yang diberikan Allah wahyu, kemampuan untuk mengakui dirinya lah diri yang terbaik untuk diikuti. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab apa Nabi sebut begitu? Untuk buat baik dengan ahli keluarga paling payah, paling susah. Nak sabar dengan ahli keluarga paling payah, paling susah. Para wanita sekalian, kita ni kalau nak muka manis, wajah manis, mudah dengan suami orang lain. Tapi dengan suami sendiri belum tentu. Dengan suami orang lain, maksudnya kita jumpa kat luar lah tu suami orang lain tu kan. Kalau bukan suami kita, suami orang lain lah maksudnya. Muka tu manis, senyum emoji mata sepek tu senyum beria. Dengan suami sendiri, nak dapat senyum macam tu bukan senang. Kalau beri gelang, barulah dia senyum macam tu. Salah sikit je suami kena pedih, salah sikit je anak kena marah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita kena muhasabah sama ada suami ataupun isteri. Apabila ditanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, Rasulullah di rumah macam mana? Aisyah jawab apa? Sesungguhnya Rasulullah bila di rumah, dia sama seperti suami-suami yang lain. Ini hebat perkataan ini. Walaupun ketika itu Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin nombor 1 dunia, adalah presiden pertama negara Islam pertama Madinah, menguasai banyak negara, panglima perang, menguasai pembandaraan itu ini. Tapi bila dia balik ke rumah, Rasulullah tidak bawa balik semua jawatan tersebut. Tapi Nabi duduk di rumah menjadi seorang suami yang sangat bertanggungjawab, suami yang ringan tulang, suami yang banyak membantu dan sabar dengan isteri. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang lelaki minta maaf, dia mencari kemuliaan di luar daripada rumahnya. Bila di luar dia memang dihormati, bila di luar dia memang pemurah dengan semua orang, dia belanja jumpa kawan. Dengan semua orang di luar dia peramah, balik rumah dia pemarah. Bila di luar muka dia senyum, di rumah muka dia ketat. Dia lupa bahawasanya Nabi sebut, yang paling baik kalau kamu nak jadi paling mulia, kalau kamu nak paling dekat dengan Rasulullah, sebab Rasulullah kata,
Orang yang paling rapat denganku di mahsyar kelak, orang yang paling mulia akhlaknya. Maka ramai minta maaf sama ada lelaki ataupun perempuan, umum sajalah, lupa untuk memiliki akhlak yang terbaik bila berada di rumah. Sebab dalam hidup bersama, acah-acah je, buat je, selamba je. Tak ada nak jaga sangat hati. Sebab tahu isi itu takkan lari. Jadi layan tak layan pun memang kat situlah dia. Dia lupa bahawa setiap kali melayani pasangan masing-masing, pahala berganda melebihi daripada layan orang di luar rumah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita orang perempuan dengan Tok Imam, dengan jiran-jiran, kalau lalu depan rumah kan main lembut lagi. Tuan Haji nak pergi mana? Orang Kedah macam mana? Nak pergi mana? Tuan Haji sihat ke? Lama tak jumpa. Tuan Haji tu rasa menggeletak. Dia kata, bini Dan, bini saya, tu nombor 9 tu. Bini saya tak adalah lembut macam ni. Hajah ni lembut dalam hati lah dia cakap. Padahal dia tak tahu Hajah tu kat rumah pun bertepik juga. Tapi bila dengar orang luar kamai lagi kita ni, contoh macam ni lah kita kan. Bila ada tetamu datang, ibu-ibu, para muslimat sekalian, kamai lagi kita layan tetamu terbaik. Bila dah habis makan nasi, tetamu bawa pinggan ke dapur nak basuh, kita marah tetamu tu. Jangan nak dibasuh pinggan tu, tinggal. Tetamu ni buat-buat baik nak basuh juga, saya dah cakap tinggal. Marah tetamu nak basuh. Pergi duduk tu, ada kuih pula. Allahu Akbar. Tapi terbalik kalau suami tak basuh pinggan. Ini pinggan siapa yang tak basuh ni ya? Padahal dalam rumah tu ada 2 orang je. Dia buat-buat tanya pula. Kita nampak benda ni remeh, tapi tanpa sedar kadang tu kita lupa. Allah uji kita dengan suami yang malas basuh pinggan tu. Bukan selalu, dia malas sekali-sekala. Untuk menguji bagaimana kita boleh mengekalkan akhlak yang baik ketika kita diuji. Takkan kita nak ada akhlak yang baik memilih-milih masa dan tempat. Bila suami okey kita okey, suami tak okey kita berubah. Isteri okey kita okey, isteri lain macam kita pun lain macam. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, dia tetap memiliki akhlak yang mulia dalam apa jua keadaan. Sebab bukan keadaan yang mengawalnya, tapi hati yang mengawal dirinya. Allahu Akbar. Contoh yang lain, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, anak kita ni, anak kecil ni, subhanallah. Kami pun ada anak 7 orang. Yang sulung tingkatan 2, yang kecil 6 bulan. Saya datang dengan suami-suami ada, mana tak suami saya. Paling handsome tu saya punya lah tu. Ialah suami masing-masing lah paling handsome, betul kan? InsyaAllah. Jadi 7 orang, 2 orang dengan pengasuh yang kecil, 5 orang tu minta ada orang tolong jaga di rumah. Kalau rawat kesian dia orang penat, kedua dia orang pun sekolah. Malam esok baru balik. 3 hari 5 malam tak jumpa anak. Memang rindu duk tengok saja. Subhanallah. Nanti kita kongsi beberapa insya-Allah. Allahu Akbar. Anak-anak kadang tu anak kita, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, minum air minum, dia bawa di ruang tamu, dia tumpahkan air di atas sofa. Allahu Akbar. Contohlah ni. Saya nak tanya, marah ke tidak? Memang marahlah. Subhanallah. Tak apa. Boleh. Ada ni surat ni nanti ya, kasih sabar lepas ni. Contohlah kan, kita marah budak tu, panjang lebar kita ceramah. Kan mak dah cakap minum kat dapur, air minum, gini-gini, terang begini, tak nampak ke jalan tak hati-hati. Nabi SAW bersabda, macam-macam. Mungkin cupit sikit budak tu kan. Budak tu pun bawalah terpisat-pisat ke dapur. Tak lama lepas tu, ni contoh saja ni, bukan cerita saya, tapi saya pun lebih kurang lah kan. Lepas tu tiba-tiba ada tetamu datang, bawa anak sebaya dengan anak kita. Lepas tu kita pun hidang air Milo, budak-budak suka air Milo kan contohnya. Tumpahlah air Milo tu atas sofa. Kita ni langsung keluar, laju je mulut. Tak apa, jangan risau dah, budak-budak namanya, jangan dimarah budak tu, tak ada masalah. Kamai lagi, anak yang duduk sebelah tengok kita. Air mak dalam hati
dia lah. Tadi macam rasa marah. Tiba anak orang lain tak ada dimarah-marahnya. Sama lah macam kita kalau ngajar ngaji kan. Kalau anak orang lain punyalah penyabar lemah lembut. Ni ulang 10 kali pun tak apa. Kan Ustazah dah cakap yang ni gini-gini. Sebab apa? Ini anak jiran, takut nanti dia ngadu kat mak dia. Lepas tu jiran tu pula selalu uji kita. Dia ni ngajar-ngaji anak saya kata lembut, tak pernah marah, sabarnya. Padahal saya ngajar anak tak sampai 3 kali terus. Ni tak faham berapa kali nak ulang baru 3 kali. Dengan anak orang lain kita boleh sabar. Dengan anak sendiri memang susah nak sabar. Dengan suami orang lain boleh sabar. Suami sendiri payah nak sabar. Sebab itu Nabi kata, yang paling baik dengan kamu kalau kamu mampu menjaga akhlak yang mulia di kalangan ahli keluarga. Sebab ahli keluarga kenal kita. Kita bukan nak jaga sangat. Tengok lepas ni kalau ada minum-minum, makan-makan tu kan, elok semua bismillahirrahmanirrahim, minum duduk depan orang. Kat rumah minum berdiri elok. Sebab orang lain tak ada, orang tak nampak apa semua. Sebab itu kalaulah di rumah, walaupun kita seorang diri, walaupun kita hanya dengan pasangan, dengan anak, tapi tetap tertib, tetap akhlak mulia, tetap minum duduk, tetap baca doa. Inilah akhlak yang sebenar apabila kita boleh jaga akhlak kita di rumah. Orang yang jaga akhlak di rumah, lembut, penyayang, pemaaf. Allahu Akbar. Tadi saya nak sambung tadi tu. Bila sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, Rasulullah di rumah macam mana?" Aisyah jawab, "Sesungguhnya Rasulullah di rumah dia macam suami-suami orang lain. Tetapi yang berbezanya pada Rasulullah, dia adalah suami yang suka senyum dan ketawa, suka bergurau dan suka bersembang. Suka senyum manis, suka bergurau, suka bersembang dengan ahli keluarga." Maksudnya Rasulullah ini pendengar yang baik dan suka berbual-bual dengan isteri, dengan ahli keluarga. Aisyah pernah cerita Rasulullah sementara tunggu pada malam hari dekat-dekat dengan subuh, Rasulullah punya akhlak akan kejutkan ahli keluarga. Bahkan Sayyidina Ali pun sebut, sesungguhnya setelah aku bernikah dengan Fatimah, pernah Rasulullah mengetuk pintu rumahku. Pada duduk asing narik. Adakah isi rumah ni tidak bangun tahajud? Allahu Akbar. Kita kadang-kadang anak dah besar balik kampung sekali-sekala, nak ketuk kejut subuh pun kita segan. Sampai kita cakap dengan suami, "Bang, tak payahlah, dia dah nikah, dia orang dah besar." Padahalnya sekali kita jadi seorang ibu, kita menjadi ibu selama-lamanya. Walaupun anak tu dah nikah, dah ada cucu, tapi bak salat, pendidikan itu seumur hidup. Bak aurat, kena tegur seumur hidup. Sebab kita diperintahkan pelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka Allah. Sayyidatina Aisyah cerita Rasulullah akan kejutkan ahli keluarga termasuklah dia. Dan sementara tunggu waktu subuh masuk, Rasulullah suka berbual-bual mesra ketika itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan orang lelaki kat sini suka borak tak dengan isteri? Orang tu dah suka tak berbual dengan isteri? Isteri suka tak berbual dengan suami ke boring? Ke dah tak ada idea dah? Oh, dah tak ada idea dah. Suka borak dengan kawan lagi. Sebab kawan-kawan dengar, kawan menjawab. Setengah orang lelaki, dia dah habis dah modal cakap dengan kawan-kawan. Dia bawa balik rumah 3 patah. Makan, minum, tidur. Yang tu. Dah habis dah patah dia dengan kawan. Yang lain tu, tu je. Tapi Nabi Muhammad SAW seorang suami yang suka berbuat mesra dengan ahli keluarga. Dan buat mesra itu dalam hadis yang lain Nabi sebut 3 perkara bila dilakukan bukan sia-sia, diberi pahala. Dia bukan sia-sia, dapat pahala. Yang pertama, berkuda. Yang kedua, memanah. Saya lupa memanah ataupun berenang, Nabi sebut macam itulah. Kalau kita kata berkuda tu buang masa baik yang di Quran, tidak. Berkuda tu antara sunnah Nabi, antara riyadhah yang dibenarkan, yang mana bukan sekadar nampak main-main,
tetapi yang menggunakan emosi, perlu latihan, perlu fokus, perlu tumpuan, latihan demi latihan, nak mengawal binatang yang liar yang namanya kuda dan sebagainya. Allahu Akbar. Tak, bukan sia-sia walaupun bayar duit, walaupun habis masa, tapi itu bukan sia-sia, Nabi kata. Yang kedua, saya tak ingat sama ada memanah ataupun berenang macam itulah. Dan yang ketiga, Nabi sebut bergurau senda dengan pasanganmu. Jangan kata sia-sia. Kalau isteri cakap dengan suami dia, bang, daripada saya layan awak borak, baik saya ngaji Quran, baik suami telefon. Kalau nak ikut modal, dia keluar. Bila balik jumpa suami, jumpa isteri, keri, masing-masing tu tengok telefon je. Sebelum tidur pun dia tengok telefon. Dalam bilik tu nampak macam 2 orang, tapi rupanya ada berpuluh-puluh, beratus orang masuk bilik tu. WhatsApp lah, kan ada ratus-ratus WhatsApp dalam tu. Duduk borak dengan orang lain, duduk senyum dengan orang lain, tapi dengan suami sebelah tak borak langsung. Suami pun sama, tak borak langsung. Tahu-tahu dua-dua dah krong dah tidur. Allahu Akbar, subhanallah. Nampak seperti akhlak ini semakin kurang, semakin hilang dalam rumah tangga serinya. Sebab tak faham ia adalah satu sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Kadang-kadang orang lelaki dia berburang dengan orang luar, dengan kawan-kawan lagi dah kalau boleh gaji. Dan tu orang negeri minta maaf, tak kenapa nak keluar negeri 9. Saya belanja semua. Ini rezeki daripada Allah. Makan. Jangan nak berkira lah ni datang daripada Allah semua ni. Tapi balik rumah isteri cakap, bang, kita makan luar boleh tak? Kenapa nak makan luar, membazir sahabat syaitan? Dia terus dengan isteri berkira, dengan anak berkira, tetapi dengan kawan dia lupa. Bila dia sakit, kawan cuma datang bawa apple je. Kawan tak ada datang nak basuh pampers ke, nak salin lampin, tak ada. Bila sakit, isteri dan anak-anak yang kurang kita layan, itulah akan melayani kita. Hakikat hidup kita, 2 perkara nikmat besar bagi orang dapat. Nikmat bekerja, kemudian nikmat berkeluarga. Kerana keluarga kita bekerja, kerana itu kita dapat banyak pahala untuk kita bawa balik kepada ahli keluarga. Tapi ramai bila bekerja, dia lebih pentingkan kerja daripada keluarga. Lebih pentingkan kawan-kawan. Kawan-kawan pantang ajak keluar. Bila kawan ajak, tak boleh kata tak nak, tak boleh kata tidak. Tapi bila isteri, bila anak-anak, banyak dalil. Dia lupa yang Nabi sebut, pahala yang paling banyak apabila kamu bersedekah kepada ahli keluarga. Ada satu hadis Nabi dalam kitab yang sama tadi. Nabi sebut, sesungguhnya dinar, duit yang paling baik adalah duit yang dialirkan kepada ahli keluarga. Dinar, kalau kita RM lah, yang paling baik, yang paling barakah adalah yang dialirkan kepada ahli keluarga. Kalau dah cukup, barulah kita alirkan di luar. Sebab itu dikira berbuat baik kepada saudara-saudara, tapi utamakan dulu ahli keluarga. Bahkan hadis Nabi SAW yang lain dalam kitab Al-Kabair, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah enggan menerima sedekah orang yang memberi kepada yang jauh dan tidak memberi kepada yang dekat. Dan sesungguhnya Allah enggan memandang mereka yang di akhirat kelak, mereka yang memberi kepada yang jauh, tidak memberi kepada yang dekat. Sekiranya kita ada suami yang susah, isteri kalau mampu, dia wajib membantu suaminya. Ini suami yang susah, bukan suami yang pemalas, cerita lain. Suami dalam kesusahan, suami dalam berjauh, sedangkan ahli keluarganya ada yang susah. Kadang kita berkira kalau orang perempuan, saya minta maaf, saya yang dulu masalah rumah tangga yang macam ni susah saya nak selesai. Dulu saya kerja JAKIM di Jabatan Agamisan Negeri Sembilan sebagai peruncing rumah tangga. Yang isteri kata, Ustazah, saya bukan tak nak tolong suami saya, tapi dia sendiri pun tak nak upgrade diri dia. Saya dah suruh dia tukar kerja, buat kerja 2-3. Saya kata, puan-puan jangan sombong. Puan keluar kerja pun dengan izin suami. Mungkin barakah suami izin dan suami doakan puan, lalu puan dapat rezeki yang lebih daripada suami. Tapi redalah apabila kita menjadi asbab rezeki bagi keluarga kita.
Saya kata boleh tak puan tukar doa, ya Allah aku redha aku menjadi patah rizki untuk keluargaku. Nanti insya Allah rizki puan akan bertambah-tambah, hati puan lebih bahagia dan lebih tenang. Dan ramai wanita dia mula ubah pandangan dia, hati dia mula doa macam tu. Ya Allah aku redha, ya Allah sekiranya aku patah rizki buat keluargaku ya Allah. Lepas itu rizki Allah beri melimpah ruah kepadanya. Kalau yang berniaga melimpah ruah. Sebab jangan sekali-kali kita rasa rizki itu milik kita. Kita hanya pantaran Allah saja untuk orang yang berada di sekeliling kita. Masya Allah. Kadang anak dan nikah sekarang bukan senang nak survive, nak hidup dengan mudah. Ada anak yang susah, ibu bapa ni sangat bertegas. Biar dia rasa hidup susah. Dulu kita pun susah. Biarlah pada anak tak bayar yuran ini. Kalau ada anak yang susah, hidup pula ke menantu pun yang tak seberapa, apa salahnya kita ibu ayah yang ada rezeki membantu anak, pahala berterusan dan berlipat kali ganda. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah aku memberi makan kepada suami dan anak-anakku dikira sebagai sedekah? Lalu Nabi menjawab kepadanya, bagi kamu dua sedekah. Yang pertama sedekah jariyah, yang mana pahalanya mengalir walaupun kamu telah mati, mengalir selama-lamanya sampai dan kiamat. Yang kedua sedekah qarabah, yaitu memberi sedekah kepada ahli keluarga. Allahu Akbar. Subhanallah. Mudah-mudahan hadis Nabi itu memberi kita kefahaman ikhlas dalam membantu ahli keluarga kita tanpa syarat. Ada juga isteri yang bagi, bang saya bagi duit saya ni pada awal, saya tahu tengah susah, esok awal senang awak bayar balik ya. Ramai yang macam ni. Dia catat, dia kira ustazah nanti kok suami saya senang, esok saya nak claim balik semua. Saya kata puan-puan niat macam ni sangat rugi. Lebih baik kalau puan kata kalau abang nak bayar saya. Malam-malam ni kalau ada orang nak tanya soalan, kalau malu nak tanya depan, boleh tulis surat, boleh tulis sikit pas. Dapat satu dua soalan jadilah. Mungkin ada wakil daripada lelaki, wakil daripada muslimin. Sebelum kita nak lancarkan satu pelancaran yang hebat sekejap lagi, ada nak lancarkan sesuatu. Ada ke? Boleh angkat tangan nak tanya soalan. Jangan cerita masalah, tanya soalan. Oh subhanallah, tak apa, dia nak tanya soalan. Nak tanya soalan? Tak nak? Masya Allah. Ada ke muslimat nak tanya soalan? Okey, Allahu Akbar, Masya Allah. Ada surat? Terima kasih. Dek, kejap. Nama siapa? Noregina Syazwani. Sekolah sini ke? Sekolah Semalalam. Subhanallah. Mana mak tadi? Okey, subhanallah. Terima kasih di atas soalannya. Seorang wanita telah dilamar oleh seorang lelaki yang baik akhlaknya, seorang yang taat pada perintah Allah, tapi ibu pihak wanita melarang perkahwinan itu disebabkan faktor si lelaki ini orang negeri lain, jauh, bukan orang Kedah. Apa pendapat ustazah? Apa pandangan ustazah? Allahu Akbar. Kalau pandangan senang, saya pandang je. Kalau pendapat tu susah sikitlah, subhanallah. Soalan yang baik, Masya Allah. Allahu Akbar. Macam mana nak jawab soalan ni ya? Lelaki tu baik, lelaki tu solat, tetapi ibunya tak berkenan, ibu bapa tak berkenan sebab negeri lain, bukan orang Kedah. Nak suruh duduk dekat, dia duduk kat Kedah belaka. Ini biasa berlaku mana-mana negeri pun, subhanallah. Pertama, ia akan berada di beberapa persimpangan lah. Kadang itu tersepit di antara kehendak ibu ayah, tersepit dengan kehendak hati yang dah jatuh cinta ni, yang dah suka ni dengan lelaki yang baik ni, Masya Allah. Jadi ada dua golongan. Saya jumpa ramai yang datang dulu masalah rumah tangga dan sebagainya. Golongan yang pertama, dia teruskan juga perkahwinan.
dan dia cuba mempertahankan. Kemudian dia pujuklah ibu ayah dia sampai ibu ayah dia terima redha. Golongan yang kedua pun ada, iaitu dia redha dan dia terima keputusan ibu ayahnya. Tapi dalam antara dua golongan ni saya takkan bagi tahu mana yang lebih baik. Dari sudut hukum, apabila seorang anak yang dah capai dewasa contohnya, dia ada lelaki yang baik. Kalau dulu saya bekerja di Jabatan Agama, biasa orang datang dengan permohonan nikah, nak mohon wali hakim. Sebab apa? Wali enggan. Bapak ni berkeras, kalau kau nak nikah juga, bapak tak nak jadi wali kau. Lalu anak ni buat permohonan di mahkamah, mohon di mahkamah untuk permohonan nikah diwalikan wali hakim. Bukan hakim tu, hakim akan turunkan kuasa kepada qadhi. Jadi kita pun uruskan permohonan tersebut. Bila masuk dalam perbicaraan di mahkamah, pihak mahkamah akan panggil ibu ayah ni. Kenapa tak bersetuju dengan pilihan anak? Ibu ayah mungkin akan bagi penjelasan ataupun hujah. Sebab dia bukan orang negeri ni, sebab dia kurang kaya. Saya dah calon menantu orang kaya. Sebab rupa dia bukan rupa yang saya idamkan. Pada bukan dia nak nikahkan, anak nak nikahkan. Adalah sebab apa-apa. Tapi kalau bukan sebab syar'i, tidak sebab yang berdasarkan Islam, maka hakim tetap akan meluluskan permohonan nikah dengan menggunakan wali hakim sebab walinya enggan jadi wali. Tapi kalau hujah itu kerana agama, saya tak terima menantu ini, bakal menantu ni anak saya suka ni, sebab dia tak solat tuan hakim. Saya dah siasat dah. Saya dah tanya orang kampung sekitar-sekitar tu. Saya dah pergi dah tempat kerja dia, saya ada borak. Dia orang cakap lelaki ni tak solat. Dia orang cakap lelaki ni kurang bertanggungjawab, kerja tak ada pendapatan sekian-sekian. Ini semua melibatkan bab syar'i. Maka ketika ini tuan hakim akan buat keputusan yang adil, tidak meluluskan permohonan nikah guna wali hakim. Sebab itu kadang-kadang ada keadaan tidak berpihak pada ibu ayah, walaupun kata ibu ayah berhak sepenuhnya. Tapi apabila melihat dan melibatkan tentang bab hak nikah, tolonglah ibu ayah kita menjadi orang yang mempermudah, bukan mempersulit. Allahu Akbar. Dalam kitab ini ada satu hadis Nabi yang panjang. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaramu, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menyulitkan urusan saudaramu, maka Allah akan menyulitkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi dalam bab ini, kita tak boleh kata yang pertama lebih baik daripada yang kedua. Sanggup korbankan cinta dan sebagainya sekian-sekian. Sanggup tolak orang yang baik kerana mentaati ibu ayah. Saya jumpa ramai orang begini tak nikah sampai sudah. Ada juga yang kedua, nikah juga, tetapi dia bijak, dia sabar. Dia pujuk, balik buat baik, balik buat yang terbaik. Mohon maaf tak berhenti sampailah mak ayah boleh terima. Jangan pula jadi seperti mana pelakon-pelakon drama-drama. Bukan pelakon, drama TV lah. Dan nikah dengan orang yang dicintai, bawa diri, buat drama sedih sebab mak ayah tak boleh terima, bawa diri. Ini tidak dianjurkan dalam Islam. Setelah nikah, berusahalah untuk menawan kembali hati ibu ayah. Berusahalah untuk menyembuhkan kembali luka ibu ayah tu kerana melawan kata-katanya. InsyaAllah keikhlasan itu mungkin mula-mula setahun tak boleh terima lagi. Dah ada cucu bawa balik tunjuk. Subhanallah. Mudah-mudahan lembut hati mak ayah untuk memaafkan. Allahu Akbar. Ibu ayah sekalian, apa pun yang berlaku kepada anak-anak kita, hakikatnya Allah nak menghantarkan kita ke syurga Allah. Sebab itu nak menghantarkan kita ke syurga Allah bukan hanya dengan kebaikan-kebaikan anak. Ada ramai ibu ayah sangat gembira bahagia. Ni anak saya dah straight A ni anak saya dah sekian-sekian. Tapi bila sebut tentang anak yang tak berjaya, dia tak sebut langsung. Ada ramai macam ni. Makcik apa khabar? Baik. Anak-anak macam mana? Baik ustazah.
Dia suka, orang perempuan suka tanya pasal anak. Ustazah, alhamdulillah lapan anak saya ustazah. Nombor 1 doktor, nombor 2 engineer, nombor 3 ni, nombor 4 ni, nombor 6. Dia terus tu sebut nombor 6. Saya kata nombor 5 makcik tak sebut lagi. Itu tak payah sebut ustazah, itu menyakitkan hati ya. Kenapa pula dia jadi doktor juga, cocok sendiri isap dadang. Contoh. Yang tu tak payahlah ustazah. Yang banyak buat saya menangis yang tu lah. Yang tu seorang tu malu muka kami ustazah. Yang lain okey yang tu. Lalu saya kata, makcik, berapa perkara makcik kena sedar. Pertama, anak lain menjadi mungkin asbab sebab anak yang kelima tu. Makcik kena kesian kepada dia. Sebab dia yang dipilih Allah dalam ramai-ramai anak untuk menjadi asbab kebaikan kepada anak-anak yang lain. Ditanya apa maksud ustazah? Kalau bukan sebab anak yang kelima tu, makcik baru tak tengah malam menangis dengan Allah. Ya ustazah, saya banyak bangun sebab berdoa pada dia lah. Makcik kuat tak pergi umrah untuk berdoa. Ya, saya pergi umrah sebab nak doakan dia, tak berubah juga. Makcik banyak tak sedekah pasal dia. Ya ustazah, niat sedekah supaya anak ni berubah. Makcik jadi orang yang penyabar, banyak berdoa, banyak meminta dengan Allah. Bayangkan kalau 8 orang anak makcik semua berjaya, mungkin makcik akan riak tak berwujud dengan orang. Sebab berjaya didik anak semua cemerlang. Mungkin Allah lihat makcik tak mampu menanggung ujian anak semua berjaya. Tetapi makcik lebih mampu mengumpul pahala sabar-sabar dengan anak nombor 5 ni. Dan mungkin asbab anak nombor 5 ni lah makcik boleh ke syurga Allah. Sebab yang lain itu tidak menguji sangat sabar makcik. Sebab pahala sabarlah yang paling besar laluan ke syurga Allah. Nabi kan bersabda, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tidak ada hisab, tidak boleh ditulis. Yang kedua, Nabi sebut salamun alaikum fiman Allah, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia ini. Sabarnya kamu dengan anak yang kamu rasa sangat menguji kesabaran. Allahu Akbar. Allah berfirman lagi, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Masya Allah. Alhamdulillah, di sini kita akan buat pelancaran. Saya rasa masa dah habis ya. Betul. Pukul berapa sekarang? Ya Allah, dah dekat pukul 11. Ibu-ibu ayah sekalian, insya-Allah. InsyaAllah antara tujuan kuliah kita, ceramah kita pada malam ini, pihak sekolah, kita tahu sekolah ni sekolah Kebangsaan Sempur Tikam Batu. Mereka ada perancangan, macam-macamlah perancangan untuk anak-anak kita. Antara sedekah, Nabi sebut sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada ahli ilmu, kepada orang yang menuntut ilmu. Sama ada beri kepada institusi yang akan mengimarahkan ilmu, ataupun direct kepada orang yang menuntut ilmu, ataupun kepada pembangunan untuk didirikan majlis ilmu. Allahu Akbar. Apa-apa yang ada kaitan dengan ilmu, subhanallah, maka itu adalah antara sebaik-baik sedekah. Dan insya-Allah pada malam ini pihak sekolah dengan PIBG, dengan para guru, mereka sangat komited untuk menjadikan sekolah ini dengan yang terbaik, sekolah yang sebaik-baiknya dalam memberi pendidikan dunia dan akhirat. Tetapi mereka sangat memerlukan sokongan, doa dan bantuan muslimin muslimat sekalian untuk sama-sama menjayakan beberapa perancangan sekolah ini. Dan kita tahu ada sekolah dapat bantuan, ada sekolah tak dapat bantuan, ada sekolah besar bantuan, ada sekolah kecil saja. Maka guru-guru kena usaha sendiri untuk buat sesuatu yang baik untuk anak kita. InsyaAllah mudah-mudahan pada malam ini kita akan memberikan satu sedekah ataupun infak untuk di jalan ilmu ini. Mudah-mudahan ia menjadi perisai. Nabi sebut sedekah junnah. Sedekah itu perisai daripada api neraka. Nabi sebut lagi, sembuhkanlah sakitmu dengan sedekah. Masa kita beri sedekah tu,
kita boleh niatkan siapa yang sakit ya Allah, dengan sedekah ini ya Allah sembuhkanlah suamiku, sembuhkanlah anakku. Lagi besar hajat kita, mudah-mudahan lagi besarlah nilai yang kita berikan dalam sedekah tersebut. Kita tahu dalam bab sedekah ni ada dua contoh yang Allah beri, Allah tulis, Allah catat dalam Al-Quran. Satu sedekah Qabil, satu sedekah Habil. Habil dan Qabil diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah. Lalu dua-dua ambil masa yang lama. Qabil pilih binatang paling kurus, binatang yang cacat, binatang paling kurang isi. Habil mula lama juga. Dia cari binatang paling gemuk, paling berisi, paling sehat, paling cantik. Bila diberikan kepada Allah, saya nak tanya sedekah siapa yang diterima? Sedekah Habil. Allah tidak terima sedekah Qabil. Sebab itu berhati-hati kita siapa yang suka cakap, suka kata, ustazah yang penting ikhlas, saya ikhlas RM1 je. Kalau lebih daripada tu tak lena tidur ustazah. Allah lah tahu bahawa kita bersedekah itu kerana ikhlas, kerana Allah, kerana cintakan Allah ataupun cintakan duit. Jadi kalau betul cintakan Allah, kita akan memberi satu nilai yang memberi makna dalam hidup kita. Bukan tinggi sangat, takut tak lena tidur pula. Kenapa aku bagi RM50? Nyesalnya, contohlah ya. Jadi mungkinlah pada malam ini, kalaulah kita masih tak berubah, sedangkan kita mampu beri lebih, tak mampu cerita lain, memang susah miskin, RM1 tu besar. Orang kalau bagi kita RM1, makcik ambillah RM1 buat makan. Kalau RM1 tak payah bagi, makcik pun ada. Kita sendiri tak pandang. Tapi bila buat sedekah di jalan Allah, kita berkira-kira, kita beri satu nilai yang kita sendiri tidak pandang. Na'udzubillah, janganlah kita mengikut jejak langkah Qabil yang mana sedekahnya telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, mudah-mudahan kita memberi sebagaimana Habil. Itulah ciri-ciri sedekah yang Allah terima. Lalu Allah berikan jalan keluar, berikan kita keluasan, kelampangan, kesihatan dan sebagainya. InsyaAllah dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, kita lancarkan tabung sedekah, tabung infak untuk kerja-kerja amal di sekolah ini, untuk agenda-agenda dakwah, agenda-agenda ilmu. InsyaAllah kita yakin dan percaya guru besar, guru penolong kanan PIBG, mereka seorang yang amanah. Apabila diberi amanah tentang sumbangan dan infak ini betul-betul dijalankan dalam jalan jihad kepada Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan menuju majlis ilmu, dia sedang berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Jadi kita bantu perjalanan jihad ni. Okey, anak-anak sekolah, subhanallah, dia orang mula bergerak ni, anak-anak sekolah kita. Kita tengok anak-anak kita ni, kita doakan anak-anak kita ni membesar dalam keadaan menjaga aurat, menjaga akhlak, menjaga ikhtilat. Inilah cabaran guru-guru pada hari ini untuk mengekalkan bi'ah solehah dalam sebuah sekolah. Bila bersukan, tetap jaga aurat anak-anak kita. Kadang dalam bab bersukan, kita terlalu beri kebebasan sampai mereka bergaul bebas lelaki dan perempuan. Kadang kita tak jaga aurat pakaian anak kita. Perhatikan anak murid kita, kalau pakai seluar suruh longgar. Kalau dia tak ada duit nak beli seluar longgar, cikgu boleh sedekah pada anak murid ataupun turunlah, carilah mana-mana. Sebab sebuah sekolah yang menjaga hak Allah, Allah pasti akan jaga sekolah tersebut. Seorang guru besar, siapa-siapalah yang bertanggungjawab, tolong kita jaga hak Allah dalam bab pendidikan anak-anak. Sebab kita bukan nak selamatkan dia daripada hidup susah di dunia dengan pelajaran dia, tetapi kita nak anak-anak kita selamat, hidup tak susah di akhirat kelak. Maka insyaAllah mudah-mudahan anak kita ni dah akhlak yang mulia, menjaga aurat, menjaga akhlak, menjaga ikhtilat dan sebagainya. Kita doakan orang yang memberi sedekah pada malam ini, Allah lapangkan rezeki melimpah ruah, Allah berikan kesihatan di atas setiap kesakitan, Allah berikan jalan keluar setiap kesulitan, Allah akan menyembuhkan, Allah akan memberikan bahagia setiap duka cita. Mudah-mudahan sedekah yang diberikan Allah terima. Berapapun kita beri, insya-Allah Allah lihat hati kita yang memberi itu, insya-Allah.
Ada lagi yang tak sempat pergi, tak apa, tabung tu ada kat belakang tu nanti. Subhanallah, alhamdulillah. Sebagai penutupnya, boleh tak kita minta pegang tangan orang kiri kanan? Pegang tangan semua orang kiri kanan, Masya Allah. Lepas ni kita berhenti dekat bus 11 dah ni. Saya pun nak kena balik dah ni kan. Pegang tangan, Masya Allah. Ini anak ke? Oh, anak yang belakang. Subhanallah. Tak apa, pegang tangan. Subhanallah, mudah-mudahan tangan yang saling bertaut itu akan tetap bertaut sampai masyar, sampai sama-sama masuk syurga Allah. Mudah-mudahan sahabat kiri kanan itu, orang duduk sebelah kiri kanan walaupun tak kenal, tapi Allah yang temukan kita dalam majlis pada malam ini, Allah yang Jami yang maha mengumpul dan menemukan kita, Allah jadikan itulah sahabat di dunia dan sahabat di akhirat. Sebab kita bertemu di majlis Allah. Izinkan saya nak baca satu hadis Nabi saja. Nabi bersabda dalam riwayat Muslim, sesungguhnya di akhirat kelak apabila orang mukmin masuk ke dalam syurga, lalu orang mukmin itu berkata kepada Allah, ya Allah, mereka itu kawan-kawanku di dunia, mereka di dalam neraka itu kawan-kawanku di dunia dahulu, mereka salat bersamaku, puasa denganku, mereka haji denganku, ya Allah, ya Allah, mereka kawan-kawanku. Lalu Allah berfirman kepadanya, sekarang tariklah kawan-kawanmu itu masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Sebab itu nak jumpa sahabat dunia dan akhirat adalah sahabat yang Allah temukan kita di majlis-majlis ilmu, di masjid, di tempat-tempat yang barakah. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini yang kita yakini bahawasanya sedang disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat, dan memang semuanya setiap saat kita dirakam. Lalu subhanallah, Allahu Akbar, kita boleh jadikan hujah di hadapan Allah kelak. Di sekolah kebahasaan Sempur, Tikam Batu contohnya, ya Allah, dia kawanku, ya Allah, itu ustazah yang mengajar, Ustazah Asma, dialah yang mengajar. Kalau tak ada saya dalam syurga, tolong tarik saya. Jadi insya-Allah kita bukan sekadar masuk syurga sekeluarga, tapi kita juga masuk syurga sekuliah, seceramah, sejemaah. Semua yang hadir pada malam ini Allah catat sebagai bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu kita bila berjumpa dengan sahabat-sahabat yang Allah temukan di majlis ilmu, tolonglah bersalam, tolonglah tanya khabar, tolonglah kita ini bermesra bersaudara. Kadang kalau tak buat macam ni, awal duduk pun tak tegur, balik pun tak tegur, tak tanya langsung, tak ada sebab tak kenal buat hal masing-masing. Sebab itu suruh pegang, naik peluang pun pegang lah kan. Dan insya-Allah kita nak baca satu zikir, ibu-ibu bapa sekalian, dan jangan lepas. Biarlah berpeluh tangan tu, kita nak berhenti dah. Zikir ini namanya zikir redha, iaitu insya-Allah bila kita beramal dengan zikir ini, kita kuat untuk redha dengan apa juga ujian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu syarat nak masuk syurga Allah perlu redha dengan Allah, dan Allah juga akan redha kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah di kalangan hamba-Ku yang soleh dan masuklah ke dalam syurga-Ku. InsyaAllah malam ni kita nak baca satu zikir redha. Mudah-mudahan Allah juga akan redha kita semua, lalu Allah akan menjemput kita semua masuk ke dalam syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca zikir ini 3 kali pada waktu petang, 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka dia berhak mendapat redha Allah di padang mahsyar kelak. InsyaAllah lepas ni, malam ni, kalau tak dapat ilmu-ilmu yang lain, dapat bawa balik dan beramal dengan zikir ni pun sudah besar dan perubahan yang besar dalam hidup kita. Allahu Akbar. Okey, baca dengan semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah
Okey, kali kedua kuat lagi boleh? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Okey, yang terakhir lepas ni boleh balik tidur, jangan bimbang. Tak lari tu, tempat tidur tak lari, pasti akan tidur belakang. Tapi zikir ni, saya ulang lagi sekali, Nabi bersabda, barang siapa yang bacanya 3 kali waktu petang, waktu pagi, 3 kali waktu petang, maka dia berhak dapat redha Allah di mahsyar kelak. Jadi pastikan balik rumah, ingatkan ahli keluarga, bang, awak dah zikir belum pagi ni, zikir redha? Anak-anak, kamu dah zikir belum? Sebuah keluarga yang beramal, insya-Allah sebuah keluarga dapat redha Allah di mahsyar. Sebuah keluarga boleh masuk ke syurga Allah dengan redha Allah. Okey, kali ketiga ni saya akan baca dengan terjemahan dan saya akan tambah-tambah sikit, insya-Allah. Okey, duduk tegak semua. Raditu billahi rabba. Kuat lagi, semangat sikit. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan ku redha Allah Tuhanku, Allah pentadbirku, Allah penetapku, Allah pengurusku. Ya Allah, kami redha di atas setiap ujianmu, setiap ketetapanmu, setiap kehendakmu. Maka ya Allah, kami redha dan kami maafkan mereka yang menyakitiku, mereka yang menzalimiku, mereka yang mengkhianatiku. Kami maafkan mereka ya Allah, dan kami jadikan ia satu sedekah daripada kami. Ya Allah, kami redha bahawasanya Islam agamaku, cara hidupku, cara matiku, cara bangkitku. Bantulah kami untuk hidup cara Islam, berpakaian cara Islam, makan minum rehat cara Islam, berhibur cara Islam, hidup mati dengan Islam. Ya Allah, kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku, ikutanku. Ya Allah, bantulah kami dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri kami, keluarga kami, sekolah kami, pekerjaan kami, negeri dan negara kami. Ya Allah, jadikanlah kami para pejuang meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab, bighairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Allahumma taqtim alaina bi husnil khatimah wa la taqtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kesudahan hidup yang baik, kematian yang